Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulakan pertemuan malam ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan solat maghrib berjamaah. Seterusnya taufik hidayahnya, maunah pertolongan Allah. Kita tidak daya dan upaya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, melainkan semuanya ini adalah daripada izin Allah, qudrat Allah, iradah Allah, anugerah taufik dan hidayahnya hadir malam ini setelah selesai solat maghrib berjamaah. Anugerah hidayah, taufik hidayahnya kita duduk sebentar sehingga waktu isya. Puji dan syukur kepada Allah diberikan kesihatan badan, kelapangan masa. Maka malam ini sama-sama kita menyambung pengajian kita dalam perkara masih lagi tajuk sunat-sunat dalam solat. Walaupun perkara tersebut kita dah lakukan setiap hari, namun solat ini dia adalah seperti lautan yang dalam. Pemurniannya tidak ada kesudahan, sama ada pemurnian dari segi zahir fiqhnya. Apatah lagi solat itu seperti lautan yang dalam, pemurnian dari segi batinnya, dari segi solat yang dinamakan solat ihsan kepada maqam ihsan. Apabila seorang itu solat sampai ke tahap lautan yang dalam, sampai dapat kemanisan yang dinamakan, apabila dia solat ka'anna tarahu fa in lam yakun tarah fa innahu yaraka. Apabila kamu melakukan ibadah seseolahnya kamu sedang melihat Allah, kalau kamu tak nampak, maka Allah sedang memperhatikan kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, InsyaAllah nanti kita menyambung yang ke-17. Jadi di dalam mukadimah ini, InsyaAllah kita masih lagi berada dalam awal minggu awal, hari yang ke-11 bulan Muharram, peristiwa hijrah yang baru saja beberapa masjid dan surau mengadakannya. Mana peristiwa hijrah tersebut? Ada dua perkara yang saya nak sebut pada malam ini sebagai mukadimah. Pertamanya, kita hijrahkan amal ibadah kita kepada yang terlebih baik. Amal ibadah kita telah murni, telah cantik, telah elok,
Tapi kita murnikan lagi, kita hijrahkan lagi untuk lebih baik. Husnul amal bisalasati asya. Ulama kata, ya, sebaik-baik kebaikan amal itu dengan 3 perkara. Kita hijrah dalam amal ibadah kita ni kepada 3 perkara. Kalau belum kita mendengar, malam ini kita dengar untuk kita murnikan kepada 3 perkara tersebut. Kedua, saya akan menyebut juga sama-sama kita memperbaharui niat, memperbetulkan niat. Ya, tiap hadis innama a'malu binniyati, kerja itu dengan niat. Fa in kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Kalau kerana dunia, musibah, dia akan dapatlah dunia. Awra'atin, atau hijrahnya kerana perempuan yang kibuha, maka bernikahlah. Itu yang dinamakan, ya, hijrah Ummu Qais, seorang laki-laki yang ikut tunangnya, seorang perempuan, apabila diberi ancaman oleh tunangnya, mari bersama ikut aku hijrah bersama Rasulullah ke Yasrib ke Madinah. Laki-laki tersebut tak mau. Kalau kamu tidak mau ikut aku pindah, tidak mau ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah, putus hubungan kita. Maka laki-laki ini pun hijrah bersama Rasulullah, rela dalam paksa. Datanglah hadis tersebut. Siapa yang hijrahnya Rasulullah kata min ra'atin, kena perempuan yang kihuha, dia bernikah dengan perempuan tersebut. Akhirnya laki-laki tersebut menikah di Madinah dengan Ummu Qais. Jadi balik kepada 3 perkara dalam mukadimah ini. Husnul amal bisalasati asya, sebaik-baik amal itu ada 3 perkara. Mari sama-sama kita hijrahkan kalau boleh kepada 3 perkara ini. Kerana la hijrata ba'da fatah, tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan Mekah, illa melainkan jihad wa niat, melainkan jihad dengan niat yang betul, niat yang ikhlas kepada Allah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini, nanti kita sama-sama meniatkan billahi ta'ala lumabdulillah. 3 perkara tersebut. Sebelum itu, pengurusi tak disebut, tak cantik juga. Sekali bila datang yang menguruskan surau ini, ustaz cakap dia macam tu, ni pengurusi tak sebut, minta maaf. Saya sebut dulu, sebab pengurusi jawatan kuasa yang mengurus surau ini, yang takbir, yang boleh cantik macam ni, kipas angin banyak, lebih banyak kipas angin pada orang kadang-kadang gitu. Minta maaf, terlalu banyak kan. Oh, tak apa. Takut kecil hati. Kecil hati tak datang lah. Betul. Kecil hati tak datang sebab umur-umur dewasa macam ni, kalau kecil hati tak boleh bagi gula-gula. Dia tak datang terus. Surau. Dia kata saya hanya datang tu mata wang. Saya tu tak apa lagi. Kecil hati langsung tak ada jamuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah balik, EJK-nya para imam, muslimin, muslimat rahmatullah, semoga kita yang hadir pada hari ini dalam rahmatullah. Yang pertama, untuk baik amalan itu untuk kita hijrah. Inna Allah jamilun la yaqbilu illa al-jamal. Allah Ta'ala itu cantik, tidak menerima amalan melainkan amalan yang cantik. Dengan lain perkataan, Allah Ta'ala tidak menerima amal soleh itu melainkan amal soleh yang sempurna dari segi syariatnya. Bahawa dia melihat amal itu daripada Allah. Antara amalan yang cantik ini, ya, mari sama kita hijrahkan, ya. Aku boleh datang solat berjamaah petang ini, aku boleh berpuasa
aku boleh naik haji, aku boleh bersedekah, aku boleh lakukan puasa Ashura dan sebagainya. Semuanya itu etikatkan, letakkan dalam fikiran kita. Semuanya itu adalah anugerah daripada Allah. Aku boleh solat bukan kekuatan aku, tapi adalah anugerah Allah, hidayah Allah. Aku boleh puasa, aku boleh naik haji, aku boleh keluarkan zakat, aku boleh sedekah. Semuanya itu adalah anugerah dari Allah, bukan kepintaran kita, bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, tetapi aku boleh melakukan amal-amal ibadah ini kerana anugerah, taufik, hidayah Allah. Semata-mata kerana takdir Allah, ma'unah Allah, pertolongan Allah. Bila kita kembalikan yang aku datang hari ini bukanlah aku memang hebat sangat Ustaz, tapi aku tidak ada daya upaya melainkan dengan izin Allah. Kembalikan ke situ. Dengan izin Allah, anugerah Allah, taufik Allah, aku boleh datang. Kalau kita kata, saya Ustaz, alhamdulillah sejak hijrah tu, InsyaAllah salat jemaah ni aku sentiasa datang Ustaz. Bila sebut aku, takut datang sifat ujub, rasa bangga diri, rasa dia hebat. Sifat ujub ini ya, sifat-sifat yang dicela. Kerana syaitan iblis ini, dia menduga dia meruji anak Adam ini apabila kepada orang yang hadir datang rumah Allah ini, dia hantar iblis syaitan yang pangkatnya hebat-hebat, bukan iblis-iblis biasa. Kalau yang biasa-biasa untuk orang awam, ajak minum arak, dia minum arak. Kalau ajak berzina, dia berzina, main judi. Tetapi kepada orang duduk berjenis ilmu macam ini, dia hantarnya tablisul iblis itu yang hebat-hebat, yang pakar-pakar tinggi. Contoh, terkadang datang ujub bila dia tidak kembalikan. Semuanya ini adalah dari Allah, bukan kekuatan kita. Sebab itu bila seruan hayya 'alas shalah, mari kita tunaikan solat, apa jawabnya? La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, tidak ada daya upaya untuk aku melakukan solat ini melainkan dengan izinmu, dengan kekuatanmu, dengan takdir anugerahmu aku dapat melakukannya. Itu jawapan dia. Bukan kita hebat kan. Baik. Terkadang datang ujub ini. Bagi contoh yang mudah faham, malam ini contoh, kita duduk rumah rapat-rapat, taman-taman di sini. Kita pun ada semangat bangun malam pukul 3, kita senang, kita buat tahajud, buat zikir, baca Quran. Tiba-tiba kita pun nak luruskan badan, kita pun bangun, bukalah tingkap, nak ambil angin sikit, buka tingkap ni. Buka-buka tingkap, tak macam mana lintasan tablisul iblis itu datang. Dia buka tingkap saja, dia tengok sekeliling di taman tersebut, di sekeliling rumahnya, rumah jiran-jiran gelap, sunyi sepi. Dia pun berkata dalam hati, alhamdulillah, nampaknya malam ni aku seorang yang buat tahajud. Nampak? Sebut juga alhamdulillah, tapi dia rasa ujub. Dia rasa apa? Alhamdulillah, nampaknya rumah kawan-kawan ni sepi semua. Alhamdulillah, malam dia rasa aku seorang yang buat tahajud. Dia rasa ujub, dia rasa hebat. Inilah tablisul iblis. Inilah yang kita nak jauhi. Inilah kita kembalikan. Aku boleh buat tahajud dan sebagainya, anugerah Allah. Kalau boleh kembali ke situ, kembalikan semuanya itu, insya-Allah kita akan mendapat husnul amal tadi. Jadi yang pertama, untuk baik amalan itu, semuanya itu, apa amal ibadat kita lakukan, datangnya daripada Allah. Allah Ta'ala anugerahkan taufik hidayahnya.
untuk kita boleh melakukan, bukan daripada kehebatan diri sendiri. Baik, fahamlah ya. Alhamdulillah. Contoh yang lain boleh? Contoh semalam kita wujud lagi sikit. Semalam kita puasa, ya, puasa Ashura. Lepas solat asar berjemaah di surau ni, dia pun keluar, ya. Dia keluar naik motor saja dah ambil angin. Tiba-tiba dia lalu dekat warung Wak Jabar. Contoh, dekat warung Wak Jabar. Kebetulan warung Wak Jabar tu, ya, dia punya soto sedap semua. Rawur, padu soto dia. Dia punya perkedelnya besar ni, sedap besar. Dia lalu situ, dia nampak sahabat-sahabat jemaah dia daripada surau ni, geng-geng surau ni, dia nampak sedang makan soto. Ramai dia nampak, termasuk ke imam pun makan soto kat situ. Contoh, hatinya pun berkata, nampaknya jemaah surau ni tak puasa. Alhamdulillah, aku seorang nampak puasa surau. Nampak tak ujub? Boleh faham? Alhamdulillah. Kalau dah faham tak apa. Rasulullah takut dengan ujub ini. Laulam tuznibu lahasiyatu alaikum aksar min zalik al-ujubu. Hadis Anas bin Malik. Maksudnya Rasulullah kata, jikalau adalah kamu walaupun tidak melakukan dosa, jika ditakdirkan lau lam tuznibu, kamu tak melakukan dosa, la hasyitu alaikum, aku lebih takut kepada kamu, akbar min zalik, lebih takut daripada itu, al-ujubu, kamu datang sifat ujub. Ujub apa Ustaz? Rasa bangga diri, rasa hebat, rasa orang lain itu tak hebat. Seperti contoh yang saya beri. Jadi mudah-mudahan kita dapat yang pertama ni, apa yang kita lakukan itu adalah anugerah Allah, bukan kekuatan kita. Dua, al-amal li mardatillah la li hawahu. Dia melakukan amal soleh kerana nak cari redha Allah, la li hawahu, bukan nak cari kesenangan diri sendiri. Dan lain perkataan, dia melakukan amal soleh untuk menyenangkan Allah, li mardatillah. Dia melakukan amal bukan mengikut hawa nafsu. Dia beramal berkehendakkan redha Allah, bukan untuk kesenangan diri sendiri. Dia cari redha Allah. Dia bukan melakukan ibadah itu sesuai dengan nafsu dia. Contoh, supaya lebih faham, saya beri contoh hari Jumaat. Ramai orang datang hari Jumaat tu, ramai yang datang awal. Sebelum khatib naik dekat mimbar, dia dah sampai. Itu dikira hadir awal. Dia datang ke masjid, datang awal. Saf di hadapan pertama masih ada kosong, saf kedua masih ada kosong. Dia ni walaupun datang awal, dia tidak memilih saf pertama yang masih kosong, tidak memilih saf yang kedua masih kosong. Dia memilih ikut hawa nafsunya. Dicarinya lah tempat duduk yang dekat dengan pintu, senang nak balik. Ini contoh. Dicarinya lah hari Jumaat itu tempat yang ada dengan tingkap, senang dapat angin sepoi bas. Dicarinya lah walaupun datang awal, tiang-tiang untuk dia menyandar. Senang bila khatib baca khutbah, aku tidur. Contoh. Aku nak bagi contoh. Tuan-tuan ketawa pula. Okey, saya beri contoh dia tak ada. Adanya faham Ustaz. Ya.
Ya Allah, aku nak bagi contoh ni. Kita tak ada. Payahlah macam ini dah aku. Nak teruskan ke tak ni? Jadi bagi contoh ni tak ada kaitan apa. Baik. Dia datang Jumaat, datang awal, dia duduk bawah aircon. Dia cari aircon yang kuat, penghawa dingin, dia duduk. Sedangkan di depan sok pertama masih kosong. Kalaulah, perhatikan ni kalimahnya, ini poinnya. Kalaulah dia al-amal li mardatillah la li hawahu, dia beramal nak cari redha Allah, tentu dia akan pergi ke sok pertama. Kenapa sok pertama itu adalah menyenangkan Allah, perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kamu tahu sok pertama itu pahalanya, nascaya kalau perlu undi kamu akan berundi. Tapi dibiarkannya sab itu kosong walaupun datang awal. Ini maknanya tidak limardatillah, tidak menyenangkan Allah. Dia hanya menyenangkan diri sendiri. Dia cari pilih yang ada kipas angin untuk dia. Duduklah dia di situ. Kini dulu dan selamanya sampai habis imam salam. Contoh. Kalau betul dia limardatillah, dia akan cari sok pertama dah penuh, sok kedua. Itu limardatillah. Kenapa kau duduk di belakang? Duduk belakang-belakang itu je. Ini kalau berlaku kepada yang mengaji, mari kita hijrahkan lepas pada ini. Husnul amal bisalasati asya' yang nombor 2. Al-amal, kita beramal itu cari redha Allah, bukan cari kesenangan diri sendiri mengikut hawa nafsu. Jadi kita datang Jumaat kalau awal, depan ada kosong, kita ke depan insya-Allah. Kita datang awal, kita cari jugalah pintu, cari apa, senang nak start motor, betul gitu. Itu kesenangan diri sendiri. Boleh faham dulu? Alhamdulillah, yang penting faham. Bila dah faham, senang tidak ada haraman. Itu mengaji ni yang penting faham. Bila faham, senang dengan haraman. Ini masalah ngaji juga datang tapi tak faham. Sebab tu tak berubah. Datang juga masjid, dia mesti carilah dekat belakang kat pintu tu. Contoh, bertahun-tahun dah berdengar malam ni. Dengar malam ni Jumaat depan. Bila ada kosong kita ke depan. Insya Allah kita cari redha Allah, bukannya menyenangkan nafsu kita. Insya Allah. Nombor 3. Sebelum tu, kalau perempuan bulan Ramadan dah dahsyat, saya bawa orang rumah solat tarawih. Bila habis 8 rakaat, sebahagian balik, sebahagian tinggal. Yang tinggal itu kebetulan di bawah kipas. Dah kosong, sepatutnya penuhkan saf. Duduk juga situ. Isteri cerita dia terbang. Dia perut dah tadi. Kenapa? Ada satu dia kata muslimat tu, kita dah ke depan semua penuhkan saf tarawih nak buat 20 rakaat. Dia tak bergerak, pura-pura tak nampak, duduk situ bawah kipas angin. Dia tak peduli, yang penting aku senang. Ini contoh, ini juga suatu yang bukan cari redha Allah. Korang dah balik, depan kosong, kita kena ke depan. Dia duduk bawah kipas. Itu perempuan. Mana usah tahu, sebab isteri aku cerita. Tapi bukan perempuan surah sini. Ini surah kat Bangladesh. Boleh faham? Baik, itu juga kita. Baik, nombor 3. Yang ketiganya, as-sawabu minallah. Dia buat amal itu nak dapatkan pahala daripada Allah. Dia nak dapatkan as-sawabu, pahala itu minallah, dia nak daripada Allah. Dia buat amal lillah ta'ala, bukan dia buat amal itu untuk diperhatikan oleh manusia. Dengan lain perkataan, dia tak nak riak, dia ikhlas kerana Allah. Ada orang buat amal minta diperhatikan oleh makhluk.
Mudah-mudahan dilihat aku ni rajin solat jemaah dan sebagainya. Mudah-mudahan aku dilantik jadi AJK surau. Contoh. Ini bagi Ustaz bagi contoh ni yang dan secontoh lain lah kata. Dia lakukan amal itu mudah-mudahan dia dipilih menjadi wakil rakyat pada hari 15 nanti. Mudah-mudahan dengan dia tengok, mudah-mudahan dia kerana makhluk, mudah-mudahan dia akan undi aku. Contoh, ini bukan kerana Allah, ya. Jadi yang ketiga, kita lakukan amal di mardhatillah, pahala daripada Allah, bukan kita buat amal minta diperhatikan oleh makhluk. Cukup mari kita hijrah kepada 3 perkara ini, insya Allah. Yang paling penting nombor 2 itu berlaku dalam masyarakat kita kat mana-mana masjid. Bila datang duduk belakang, sedangkan depan. Bukan masjid ada, kerana kat surau pun macam itu juga. Dan tapi bukan surau sini, ini surau dekat Pulau Kerja. Okay. Baik. Saya tak ada niat apa niatnya saya nak isbahkan diri saya. Yang dengar sama-sama kita hijrah. Selama ni kita begitu kadang-kadang. Maka rupanya ada nak baca amal ni. Ulama kata kau jaga 3 perkara ni maka cantik amalan kamu. Tak nak dengar Ustaz, malam ni kita dengar Alhamdulillah dan cuba beramal dengan insya-Allah. Baik, jam berapa? Saya terus kepada, saya nak baca juga hadis masalah niat, tak apalah, bulan depan, ya. Perbetulkan niat ni bulan depan. Kita tak nak, ya, amalan kita ni Allah Ta'ala campak balik. Takut kita Allah Ta'ala campak balik ke muka kita. Sebab apa? Sebab niat yang tidak ikhlas tadi, malaikat hanya mencatat yang zahir. Bila serah buku catatan dekat Allah, Allah Ta'ala kita campakkan ke mukanya, ketulis balik, uktub kaza wa kaza wa kaza. Terkejut malaikat, wahai Allah, si bulan ni tak buat yang kau suruh tulis ni, yang kau suruh tulis ni tak buat, ya Allah. Aku dah catat, dah cop. Ada itu. Itu aja yang ada, ya Allah. Allah Ta'ala kata apa? Wahai malaikat, innahu hawahu, innahu, ya, innahu nawahu, sesungguhnya dia telah berniat. Niat dia itu aku yang tahu. Kamu mencatat yang zahir wala malaikat, tapi yang dalam hati aku yang mencatat. Innahu nawahu. Sebab itu datang satu hadis, innallaha la yanzuru ala suwarikum. Allah tidak melihat gambaran lahiriah diri kamu yang zahirnya saja. Walakin Allah, akan tetapi Allah yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala akan melihat apa yang qasad, apa yang kamu niat dalam hati. Maka Allah Ta'ala kata, engkau tak tahu wahai malaikat. Malaikat terkejut, ya. Lam ya'mal syai'an kaza wa kaza, dia tak buat, ya Allah. Itu yang kau. Tapi aku tahu dia sebenarnya begini-begini. Bulan depan. Dengan saya kata, nampak masa tak cukup. Itu bulan depan dia sebagai hijaukan ni. Kita dapat yang 3 tadi pun jadi, ya. Dapat kita ubah sikap kita. Kadang kita pun terikut. Usahanya pun terikut masuk-masuk. Masjid depan kosong, kenapa aku pun duduk kat tiang? Bila kita baca ni sama-sama kita islahkan sama-sama. Bukan tuan-tuan saja, khas untuk yang bercakap, sama-sama kita cari redha Allah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rakaman ni, rakam. Mana Korea ni dengarlah semua. Esok. Oh, mana yang buka? Dia lah. Alhamdulillah. Dia lah.
biarlah dengar, sama-sama kita dapat pahalanya. Benda ini islah diri sendiri, tak ada nak ngatur tuan-tuan, tak ada. Saya bagi contoh untuk mudah kita faham, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat-sunat dan sunat-sunat yang harus kita lakukan di dalam solat yang ke-17. Yang ke-17 meletakkan kedua tapak tangan di atas lutut pada waktu rokok. Ketika rokok, tolong tangan kita ambil ikut sunnah Rasulullah SAW. Letak tangan ni di kepala lutut, jangan di atas lutut, di bawah lutut, apatah lagi rokok pegang tumit sampai ke bawah. Jadi begini, bukan begini dah, begini ya. Baik. Adakah berlaku Ustaz? Ramai yang rokok bukan pegang kepala lutut, dia ikut kepala dia. Betul, jumpa tak? Macam-macam. Patutnya kita pegang kepala lutut. Pegang ada dua keadaan. Satu, lurus, tangan di jari, supaya belakang dia lurus. Allah Ta'ala ciptakan tangan kita di mana sesuai. Dia jadi lurus begitu. Maka bila tengok belakang saya jadi lurus. Ada suruh pegang bulat begini. Mana yang begini betul, yang lurus betul. Yang tak betul, dia tak pegang. Baik, selesai. Dia belah. Kenapa datang hadis ni? Sebab ramai orang rokok, dia tak mengaji, dia ikut lalu tak tangan kat mana? Ada ke? Ada. Kalau nak tengok hari Jumaat, bukan kita nak tengok salah orang. Kadang tepi kita, baru ni Jumaat lepas Masjid Merah, kebetulan sembahyang itu. Mana ni? Aku nak teguh ke tidak? Teguh ke tidak? Teguh ke tidak? Tak sanggup saya nak keluar, akhirnya aku doa depan saya. Mengganggu. Bila dia sujud, dia pakai baju t-shirt. Kan zaman sekarang ada baju t-shirt yang ketat singkat. Dia bukan orang muda, rasa umur dah dekat masuk dekat 40-an. Baju ketat, pendek. Bila dia sujud tu, bukan sekadar nampak seluruh dalam dia, nampak alur sungai Mekong Cupraya. Kebenaran tu tak sah sembahyang tu. Kena kita masuk itu membuka aurat. Tuan-tuan tegur anak kita. Saya ada 2 anak lelaki. Yang kecil 17 tahun. Walaupun dah menikah, aku beranikan diri kena tanggungjawab kepada anak. Kau pakai macam ni sujud tak sah dia. Dia kata balik, kita bawa kain. Okey, bawa kain tak apa. Tegur, jangan takut. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kita ketua keluarga, tegur. Menantu pun tegur. Tegur nanti Ustaz bulan depan tak dapat 100. Itu nak berat. Tak berani nak tegur. Tegur tuan-tuan tak solat. Kita jangan main-main. Kena tegas. Bak lain tak apa lagi Pak Ustaz. Makan. Jadi saya pun tengok, ya Allah, habis solat, aku menung lepas wirid. Panjang wiridnya. Orang balik tak balik ribu wirid, tapi solat kau tadi hukum zahir tak sah. Aku tegur kejap. Tengok muka dia tak berani nak tegur. Wallah, Jumaat tadi aku tak berani tegur. Patutnya tegur. Akhirnya aku doa, ya Allah, berilah taufik hidayah. Ya. Ini semua daripada-Mu ya Allah. Dengan sebab ini juga aku tak apa ya Allah, ini daripada Kamu, tetapi aku kembalikan kepada Kamu. Aku doa kepada dia, Kamulah yang akan memberi hidayahnya ya Allah. Tak sanggup itu. Sepatutnya duduk pak mata tegur. Orang tadi masuk sujud saya nampak bonggong. Ikut dia marah, tengok muka tu, nampak muka preman lah. Takut aku. Tak jadi tegur. Nampak tu.
Baik yang ke-18, Adidah meletakkan, menjarakkan segala, menjarangkan, ya, jarakkan anak jarinya, ya, kerana iktibak juga. Baik, ketika kita pegang tadi, kita jarakkan anak jari tu, kita pegang dengan kita. Sama dulu sudah pegang, tapi di sini jarakkan sikit, pegang, jarakkan. Itu kalau kita nak ikut betul. Ini bukan masalah sah tak sah. Ini adalah memurnikan solat kita ni, ya. Kita dah biasa dah sah tak sah. Bukan juga sah tak sah. Kita sekarang ni solat kita dah sah. Kita memurnikan balik. Kita hijrah, kita memurnikan solat kita. Kita ikut apa yang dia arahkan. 19. Semua hadis-hadisnya ada. Riwayat Ibn Hibban yang tadi muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. 19 yang sunat juga ketika solat, menghadap segala anak jarinya kepada kiblat kerana semulia-mulia tempat. Ketika duduk, ya, ketika duduk antara dua sujud, ketika duduk tahiyat, ya, letakkan anak jari kita ni, jari kita menghadap kiblat. Saya menghadapkan segala anak jarinya, ya, kepada kiblat kerana, ya, semulia-mulia tempat. Kerana kiblat, kerana Kaabah itu adalah semulia-mulia tempat. Apabila kita sujud, kakinya kalau boleh paling kurang ibu jarinya menghadap kiblat, empat sikit. Kita duduk antara dua sujud, tangannya juga menghadap kiblat. Ketika tahiyat, ini ada baca, tak boleh dah gitu. Baik, 20. Bertasbih pada rukuk, Subhana rabbiyal azim. Rawah Imam Muslim. Ini tak ada apa, kita dah buat dah. Eloknya baca 3 kali. Tapi kalau mazhab Hanbali kat Mekah, Madinah, rukuk sujud yang saya ingat tak kurang daripada 7 kali ataupun 11 kali. Panjang rukuknya, panjang sujudnya. Siapa yang buat umrah, siapa yang bermekah, pastikan tengok. Sama ada di Mekah, Madinah. Di Madinah lagi panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Dan kita di sini 3 kalinya. Kata di sini imam buat rukuk 11 kali, sujud 11 kali. Esok imam tinggal dengan AJK-nya, makmum tak duduk dah. Dia kata imam dibuang tebe'ah. Sebab kita dah terbiasa juga, kenapa dia lah? Kita biasa dah. Kata dia 7 kali, 10 kali. Hati berkata, apa punya imam mentang-mentang balik Mekah buat tebe'ah. Contohlah macam itu, ya. Tapi sana banyak. Baca kita 3 kali, paling kurang sekali, 3 kali, ya. Lebih tak apa. 21, yang ke-20, 21, bertasbih pada sujud, Subhana rabbiyal a'la. Ustaz boleh tambah wa bihamdi, tak apa, walaupun dia hadis dhaif. Asalnya Subhana rabbiyal a'la. Maka ulama kata Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa bihamdi itu bukan asal hadis, tapi datang kemudian, ya. Hadis dhaif, maka hadis dhaif boleh beramal, bukan nak berhujah. Kalau nak sampai Subhana rabbiyal a'la boleh, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pun cantik. Boleh. Macam seperti kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dua-dua betul. Tapi dalam tahiyat, hadis sebenarnya tidak ada satu hadis Sayyidina. Cuma dalam Al-Quran dan hadis yang lain, Rasulullah sebut ana Sayyidil Mursalin, aku penghulu segala rasul. Maka ulama mengambil itu tak salah dari Sayyidina. Sayyidina boleh, tak Sayyidina pun boleh, tak ada bid'ah. Yang tak boleh, yang berselawat tak ada Sayyidina boleh, yang berselawat ada Sayyidina pun betul. Dua-dua betul. Yang tak betul, yang tak berselawat. Kalau salat subuh kunut pun betul, tak kunut pun betul. Yang tak betul, tak salat subuh.
Yang buat tarawih 8 rakaat betul, yang buat 20 pun betul. Yang mana tak betul tak? Yang tak datang tarawih. Betul tuan-tuan? Betul. Jangan nak bahas kalau bab itu bila akhirnya apa semua dan jangan layan kalau dia ucap 21 ada azan. Baik, baru masuk. Azan dulu saya tutup yang 21. Azan dulu. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, yang kedua-dua. Yang kedua-dua sunat meletakkan kedua tangannya berbetulan bahunya ketika sujud. Kat mana letak tangan sah betul-betul bahu.
Jangan sujud di tangan berbenturan kepala. Betul bangun. Agak-agak lah bangun kita sujud. Kalau tak kepala ke atas, nanti takut itu seperti dalam hadis sujud anjing. Bila kita sujud, tangan atas pada kepala di sini, tangan kita lepas kepala, itu namanya sujud anjing. Ada hadis ini. Jadi kat mana letak tangan kita sujud berbenturan bahu. Agak-agak lah betul bahu. Betul. Kita sujud tu betul bahu. Seperti juga kita angkat takbir berbenturan bahu. Ataupun atas jangan sampai terlebih cuba telinga. Sini betul, sini betul. Yang ini pun betul. Kita dah belajar. Okey. Betul. Ada yang sujud letak depan lutut. Jadi dia jadi begitu. Orang lain tak boleh. Sebab dia letak betul-betul depan lutut dia. Tapak tangan dia pun gitu. Ini saya tengok sendiri. Sepatutnya sujud tapak tangan ni, parut dia kena. Ya, parut-parut tu kena itu. Jadi bila letak depan lutut, dia tak boleh. Jari je melengkung gitu dia sujud. Budak ni tak ngaji. Ustaz tegur kan, tak berani juga tegur. Saya tak berani juga tegur. Mana silap gayung tu tak ada. Tak berani juga doa je lah. Masa doa je lah, mudahan dia mengaji itu semua. 22, 23. Menggenggamkan dan memukakan ke arah kiblat kerana itibak pada genggam dan mukanya. Riwayat Bukhari Muslim. Ketika kita duduk antara dua sujud ketika tahiyat, genggam tu ada dua cara. Boleh bulatkan ini, bulat genggam, dibulat begini. Satu lagi macam ni, dua-dua tu ya. Ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, terus ada yang genggam macam ni pun boleh. Seperti nombor 5 di sini bulat. Jadi dua-dua betul ya. Begini betul diangkat ketika asyhadu an la ilaha illallah, angkat. Boleh begini, boleh arah kiblat. Okey. Kita suruh angkat sekali je. Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i. Mazhab lain asyhadu an la ilaha illallah. Dia ada, jangan salahkan, itu mazhab lain. Dia Allah itu satu. Wajib wujud untuk Allah. Digoyang. Kalau tak ngaji, bahaya. Tengok kanan goyang, kiri goyang, kiri goyang dulu. Nyanyi tu. Tak ngaji bahaya tu. Kita Syafi'i sekali angkat tengok sunat pandang jari tadi. Allah satu. Asyhadu an la ilaha illallah. Lurus gitu. Ya. Ini. Jangan pula asyhadu an. Itu tahiyat satu Malaysia apalah. Okey. 24. Jadi berhenti kita solat dulu. Hendaklah merenggangkan kaki dan kedua lengannya. Hendaklah merenggangkan oleh lelaki dan kedua lengannya daripada rusuknya, dan merenggangkan perutnya daripada pahanya ketika rokok. Ya. Ketika sujud kita rokok, kita ni renggangkan, tangan ni renggang. Jangan kalau rapat tu perampu, sujud rapatkan di perempuan, laki-laki renggang. Ya, itu tak ada apa. Ya, maknanya yang rapat itu perempuan. Bila dia waktu sujud, rokok pun begitu. Perempuan dia rokok, dia rapat tangan dia. Kita tak boleh rapat ke sini rokok, dia pondang, tak cantik. Tiba-tiba kita rokok, rapatkan. Perut dah lah boroi, tak jadi apa tu. Tak. Contoh, renggangkan. Perempuan rapat sesuai dengan dia. Akhir sekali 25, kita berhenti yang ke-25. Ya. Hendaklah menjarakkan di antara dua kakinya ketika berdiri, kira-kira sejengkal. Di sini
inilah kita tak boleh buat. Berdiri yang elok itu kaki menghadap kiblat sejengkal. Ini nombor 25 cuma tak amanah. Sah ke tak sah Ustaz? Saya bukan cerita sah tak sah. Mana sejengkal? Sejengkal. Menghadap kiblat, okey, kaki menghadap kiblat. Yang kita buat bukan sejengkal, mengikut sejarah. Yang kita tu, kita bukan tuan-tuan. Ini tak lain lah. Yang kita buat, kau kita lah berdiri. Angkat. Satu ke Jerman, satu ke Bangladesh. Sedangkan nak suruh menghadap kiblat, kita kangkang itu. Sedangkan suruh menghadap kiblat, kita pergi. Mengaji yang tak mengaji, sejarahnya balik daripada Mekah ke Soh, ikut sejarah. Lagi dia besar tak jadi. Ada tak? Ada. Kenapa tak mengaji bab-bab sunat? Sunatnya ittifaq Bukhari Muslim sejengkal. Ambil sejengkal ada kiblat. Dia. Apa dia? Sejengkal tu, tumit di depan. Belakang lah, tumit lah. Dia tumit tu. Bila tumit sejengkal sampai dah dia ikut. Macam kita nak melurus lah, ikut tumit juga. Sebab ikut kaki, ada kaki panjangnya ni lah. Tak betul sah tu. Kalau boleh lah. Sah tak sah? Ini bukan cerita sah tak sah. Murnikan sah. Solat tu kita buat sejengkal. Ya. Okey. Habis nombor 25. Perempuan rapat. Baik. Cukup nombor 25 sebelum kita mengakhiri. Kepada yang payah ketika duduk tahiyat akhir, ambillah yang mudah. Islam ni tak adalah, dia bila ada mazhab lain memudahkan kita melakukan yang mudah. Ya, dia tak paksa sampai faham macam itu. Maksud sah macam mana sah? Dengan izin. Setengah kita Allah Ta'ala ciptakan dia tidak berapa tinggi, betisnya besar, pokoknya besar, kemudian pendek pula. Bila dia duduk tahiyat akhir, lutut ni tak boleh kena tu. Dia kita dah lari kiblat, dia dah tak ada kiblat. Kalau sampai ke tahap itu, tuan-tuan duduk begini sajalah tahiyat akhir tu, ya, begini pun tak apa, lipat. Sebab wahyu besar. Kadang bila dia duduk tahiyat akhir ikut seperti itu, ini tak boleh nak. Dia bukan ada kiblat dah. Bila dia begitu, dia terus gitu. Ada tak? Ada. Sebab apa? Kaki besar, perut besar, semua begitu. Dah tak ada kiblat. Terus tak payah. Ambil dia mudah. Ya, kena bunyi. Dah Allah cipta macam ni, aku reda. Duduklah yang begini, yang penting dada menghadap kiblat. Bila dia tahiyat akhir, lutut tak bentak, naik ke atas, lari kiblat. Ada tak yang macam tu? Ada. Kita nak buat yang sempurna mazhab Syafi'i, tapi tak boleh. Duduklah begini, yang penting lipat. Lipat tak boleh besar, ada gaut, bolong lubang tu. Duduklah macam mana kau suka. Ikut apa saja, yang penting solat. Bukan kehendak dia. Gaut Allah Ta'ala yang beri. Sebab kita tak jangan makan, salah dia juga. Kalau kita tak pun, jangan tak buat. Buat semampunya. Ini kepada yang boleh, buat sesempurnanya. Itu begini maksud itu. Kalau tak boleh, buatlah yang mampu. Tadi boleh faham tak? Ada kaki pendek, pohon besar, betis besar, perut pun besar. Sekali dia tahiyat akhir, lutut tak boleh letak, tapi jadi tertenai, lari kiblat. Ada tak macam itu? Minta maaf, saya sebut ini untuk murnikan. Jangan sampai ke tahap itu. Malam ni kita ada mazhab lain. Aku bukan tak nak itu Syafi'i. Kalau aku buat macam ini, jadi arah yang tak sah sembahyang. Ikutlah mana yang mudah. Islam tu indah. Yang penting mengaji. Kita sudahi. Pertanyaan tak ada lah malam ni, ya. Kita bulan depan. Kita sudahi tasbih kafar. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.